Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni kita live lagi untuk season kedua untuk hari Jumaat ni. Okay, so kita akan tunggu semua join kita punya live dahulu untuk petang ni. Kita tunggu semua join live dulu baru saya akan promote apa yang patut untuk petang ni. Hai, ni Hayatul Akmal. Wow, orang pertama yang join. Sekarang saya perasan ni Hayatul Akmal ni setiap petang dah ada dah. Dulu kita ada Ashraf. Assalamualaikum. Pada yang tengok live ni, kita akan live bersama Madan seperti biasa pada pukul 5. Hari ni kita punya guest special juga because kita ada Puan Irma Fatimah atau kita lebih kenali sebagai Mok Chun. Okay, ya, peminat setia Encik Hairus. Peminat setia, terima kasih. Kepada yang dah tengok live ni, kepada yang ada produk boleh request untuk live bersama Mak Dan sebentar lagi selepas Mak Dan interview kita punya guest petang ni. Okay, so tunggu pukul 5 tepat baru Mak Dan akan join live ni dan juga interview kita punya guest untuk petang ni. So petang ni saya rasa ada pengumuman istimewa juga daripada siapa ya petang ni, daripada ni Ketua Polis Selangor berkenaan PKPD kan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang kepada MS Kim Principal Mus Diramus. Saya mining Diramus. Hai, Assalamualaikum Diramus. Diramus ni pun setiap petang dah ada ni. Ada produk juga kan nak promote? Request live ni, nanti kita akan perlu untuk promote anda punya produk. Tak kisahlah siapa nak promote ke produk yang living ke all pun boleh. Ada jual karipak pun boleh promote, tak ada masalah. Assalamualaikum, selamat petang kepada ni Ismawati Muhammad. Hari ni pun setiap petang ada live kita ni. Tepat pukul 5 nanti baru Madan akan join kita punya live untuk petang ni. Hari ni kita ada guest yang sangat special juga. Kita ada Puan Irma Fatimah untuk petang ni. Beliau akan kongsi pengalaman macam mana dia punya jenama tu sampai satu level boleh buka mic sendiri, boleh buka kedai sendiri. Apa ni? Karipak Caleha. Boleh request live promote karipak Caleha. Mungkin ramai orang-orang KL nak beli karipak ke. Karipak Caleha ni saya dengar popular ni. Sedap. Hai Hairul, hai Ismawati Muhammad. Hai Dauza pun join juga petang ni. Kita akan live bersama Madan tepat pada pukul 5. Kita akan live tepat pukul 5 barulah Madan akan interview guest kita petang ni, artis Puan Irma Fatimah. So untuk hari ni juga di last segment kita akan benarkan anda untuk approve untuk benarkan anda untuk live bersama Mak Dan petang ni tepat pada pukul 5. Okay, kepada yang dah join live kami, tag kawan-kawan anda yang ada produk, mungkin kita boleh bantu mereka untuk pasarkan produk mereka ke Halal Street. Untuk hari ni pun daripada UK apa kita dapat banyak order. Kita ada a few order hari ni. Apa? Kita dapat order apa? Biskut apa? Ada biskut cookies. Cookies apa nama dia? Kita hari ni dapat order cookies daripada UK juga, mash cookies, biskut coklat. Pelik juga orang UK order biskut daripada Malaysia. Mungkin nak rasa apa bezanya biskut coklat Malaysia dengan biskut coklat di UK. Kepada yang nak join boleh share kita punya live petang ni. Kita akan live bersama Madan tepat pada pukul 5. Dan saya nak beritahu juga kepada mereka yang tertanya-tanya apa itu Halal Street, boleh pergi ke kami punya profil IG. Di situ ada pelbagai info mengenai Halal Street. Dan juga siapa yang nak tahu lebih lagi, boleh pergi ke kami punya website halalstreet.co.uk. Tepat pada pukul 5 kita akan live bersama Madan nanti. Tepat pada pukul 5 kita akan live bersama Madan bersama guest kita Puan Irma Fatimah yang akan berkongsi lebih kepada pengalaman lah. Because kita tahu beliau ada sangat banyak pengalaman untuk dalam dunia bisnes ni. Sebab kita tahu daripada jenama Mok Chun tu sendiri dah membesar sampai ada pasaran sendiri, ada buat carnival. Salam dari Dapur Kodiang. Muk Mus. Waalaikumsalam. Ini rasanya kita ada interview invite live beberapa hari lepas. Tepat pada pukul 5 nanti baru kita akan invite Madan untuk join kita punya live.
Dan juga kita nak beritahu start pada minggu hadapan, siapa yang telah join ke dalam Halal Street, kita mengalung-alungkan mereka untuk WhatsApp kepada kami siapa yang nak join live ni untuk madai interview mereka selama 20 minit. Untuk anda promosikan juga produk anda bersama Mak Dan. Mak Dan dah join live tu, nanti tepat pukul 5 nanti baru saya invite Mak Dan. Ada stay dulu, pukul 5 baru kita invite. So kepada yang belum join Halal Street, boleh pergi ke kami punya website. Boleh pergi ke kami punya website, di situ pun ada link untuk pendaftaran. Ataupun pergi ke kami punya Instagram, ada link untuk pendaftaran juga di situ. Ataupun pergi juga ke Mak Dan punya profile Instagram, ada link pendaftaran di situ. Tepat pukul 5 nanti baru kita akan invite Mak Dan untuk join kita punya live. Ashraf tak tolong hantarkan link untuk Instagram live tu, nak hantar ke Puan Irma Fatimah. Tepat pada pukul 5 nanti baru kita akan live bersama Mak Dan. Yang dah join lah ni stay. Kejap lagi, 4 minit lagi Mak Dan akan join kita punya live, okay? Kejap lagi Mak Dan akan join kita punya live. Dan juga Mak Dan akan interview kita punya guest untuk hari ni, untuk hari Jumaat ini. Dan juga saya nak ingatkan, sepanjang hari Isnin sehingga hari Jumaat, kita punya live akan berlangsung pada pukul 5 petang. Tapi untuk hari Sabtu saja kita akan buat live pada pukul 11 pagi. So esok live kita 11 pagi, kita ada guest yang berbeza juga. So untuk hari ni live dia 5 petang seperti biasa, okey? Untuk esok sahaja kita punya live pada pukul 5 pagi. Sebentar lagi kita akan live bersama Mak Dan dan juga kita punya guest Mok Chun. Semua kenal kot saya rasa. Semua kenal rasanya. Kita akan live tepat pada pukul 5 bersama Mok Chun. Okey. Kepada yang dah join live ni, boleh tag kawan-kawan anda. Kami di Halal Street ni, kami mencari usahawan-usahawan di Malaysia. Tak kisah apa-apa produk yang ada jual, produk makanan, produk-produk vitamin, produk-produk kesihatan, produk buku ataupun produk apa lagi yang satu tinggal. Kesihatan, buku, vitamin dan juga produk apa satu lagi kita lupa. Dan produk gula-gula untuk kita pasarkan, untuk kami letak di dalam kita punya website untuk orang UK beli. Untuk orang UK beli. Okey, kepada yang dalam join live ni, boleh invite kawan-kawan anda untuk mereka tahu yang Halal Street kita membantu usahawan-usahawan Malaysia. Kita nak cari usahawan Malaysia letak produk mereka di website kami di halalstreet.co.uk. halalstreet.co.uk. Mungkin siapa-siapa boleh tanya dekat bawah kita punya website. So boleh pergi ke website kami juga untuk tengok apa yang kita dah buat, okey? Sekejap ya, saya cuba tanya dengan Mak Chun ni dah ready ke belum? Tepat pada pukul 5 nanti kita akan live bersama Mak Chun. Tepat pada pukul 5 kita akan live bersama Mak Chun nanti. Sebentar sahaja lagi, semua boleh stay dan tunggu, kita akan live sebentar lagi. Mak Dan akan kendalikan live seperti biasa pada pukul 5. Pada pukul 5 Mak Dan akan kendalikan live seperti biasa, okey. Betul, halalstreet.co.uk. So siapa yang nak pergi ke website kami nak tengok apa yang kami ada jual dan apa yang usahawan yang macam ni dah jual ke dalam kita punya platform, boleh tengok kat situ juga. Assalamualaikum Halal Street. Waalaikumsalam. So kejap lagi saya akan invite Mak Dan untuk join kita punya live. Okey, dah pukul 5 saya invite Mak Dan dahulu. Sebentar kita cuba untuk petang ni. Hello. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita Madai? joget-joget tengok lagu tu. Hijau lah Jumaat ni. Kuat sangat ke kau okey? Dah, okey je. Kita layan je sekejap. Oh, Hairul pakai baju Melayu pula. Memang hari meeting ni Hairul Jumaat. memang pakai baju Melayu Ya, hari Jumaat kita pakai baju Melayu lah walaupun tak dapat pergi masjid kan. Boleh. Bagus kau benda tu. Amalkan. Sebab betul nak pergi masjid pun 20 je boleh. Itu pun saya rasa 20 tu memang takkan boleh pergi langsung kot. Esok pun saya dengar kebanyakan tempat PKPD. Madam PKPD ke tak esok? PKPD lah. PKPD esok. Kita sangkut di rumah. Tapi mungkin ada orang dalam ni tahu macam mana kita akan macam dia akan macam kita tengok dia guna yang kawat yang kawat besi tu, semua tempat-tempat dia akan tutup macam tu dengan macam tu ke tak? Tak macam kalau nak buat yang payung umum kan lagi, tak tahu sama ada kawat besi ke atau tak. Tak tahu kok sebenarnya, macam kita belum tahulah sebenarnya. Yelah bukan kita nak gimana pun, tapi just nak tahulah macam kita memang betul. akan macam dikurung ke dalam kawat duri lah. Kawat duri kita akan tu lah. Okay. Itu ada yang kata Madan, ada yang beritahu tu, ya kawat duri. So kalau kawat duri memang tak boleh keluar ke mana-mana lah. Maksudnya setiap mungkin akan ni lah, akan banyak kawat duri kena beli tau. Banyak kena cari tau. Kaya lah siapa yang jual kawat duri tu. Kena jual kawat duri tau, kaya. Kaya. Itu tak tahu sama ada kita punya tu macam mana esok. Itulah, tak apalah nanti kita tengok je. Okay. Mak Chun dah sedia? Kita tapi macam belum masuk lagi saya rasa ni. Mak Chun belum masak lagi, belum masuk lagi. Tapi kalau ikut Mak Chun ni hebat kok kan dalam bisnes ni, sampai ada satu kedai tau. Ada satu macam dia store punya kan. bisnes memang sangat hebat Madan. Ya. Saya selalu nampak hebat lakonannya. Kalau di Aeon ke apa selalu nampak kau brand dia. Betul. Sampai dia ada satu mat sendiri, ada mat punya hebat kok. Sebab kalau semua yang tahu saya rasa dia ada pelbagai produk juga Madan untuk dipasarkan. Pergi pasaraya, kalau pergi Aeon, depan pertama sekali saya tengok ada produk Mak Chun. Pelbagai produk baru lah. Kagum untuk Mak Chun punya. Tak sangka produk dia sebesar ini. Baguslah dia buat naikkan brand-brand apa ni, produk-produk Malaysia kan. Dia molek lah. Dia belum masuk lagi ya? Belum. Kita masih tunggu. By the way Madan, seperti dijanjikan semalam, sepatutnya nanti sebelum kita end live ni, Madan kena bagi teka-teki untuk saya teka untuk petang ni, okey? Saya ada dah teka-teki. Okay? Saya ada dah. This one you tak akan dapat. Ni saya punya sendiri lah. Ni kalau you dapat tak tahulah, tapi ni saya punya yang saya lama dah saya pegang teka-teki ni. Jadi kita bagi Hairul petang ni, kita tengok boleh teka ke tak. Ini yang request ni orang lain, Farah Delicious. Betul? Ada yang lain pula request. So tak apa, kebetulan semua dah tengok live ni. Kepada siapa yang ada produk nak request live bersama Madan, so boleh request sekarang dan nanti kita akan approve selepas Madan interview kita punya guest untuk promosi produk 5 minit. Sebab kita nak bantu dia mana, sebab musim PKP dah ramai yang susah. PKPD saya rasa lagi ramai yang terdesak lah saya rasa untuk kita bantu. Kita promosikan produk mereka. Okay. Puan Ibrahim Fatimah dah approve? Dah. Tunggu masuk dah. Okay. Okay, saya dah approve. Okay. Dah ada Madan? Cantik dah. Okay, Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the Daily Show bersama saya Madan. Mak Chun, apa khabar? Sihat? Sihatlah. Weh, cantik dah setting dia. Itu rumah Mak Chun ke? Kita akan jadi ayam dengan kucing ni bercakap ni. Tak apalah, bukan ayam itik dah. Apalah, ayam kucing pun boleh. So, apa khabar Mak Chun? Mak Chun sihat? Sihat, dengar tak clear? Dengar dah. Tapi dengarlah. Tapi Mak Chun kita jauh sikit lah. Tidak apalah, kita dengar je, comel-comel je. So kalau boleh lah kita nak tanya sedikit lah. Okay, mungkin
semua orang satu Malaysia dah tahu dah, Iwan Fatimah dah tahu dah nama Mak Chun dulu. Tapi mungkin boleh bagi perkenalan diri sikit tentang bisnes Mak Chun sebenarnya. Apa produk sebenarnya yang Mak Chun ada, yang Mak Chun pasarkan sebenarnya? Wih, banyak. Kalau nak Banyak. cerita produk Mak Chun ada lebih kurang 300. Wish, banyak. Usahawan bersama kita ada lebih kurang nak dekat 30 orang. Mereka ada barang macam-macam lah. Barang-barang semua, barang-barang IKS. Di antaranya Mak Chun ada ni, sos char kway teow, kita ada kicap manis, kita ada sos kicap meletup. Kalau nak sebut tak sampai habis. Live ni pun tak habis lah. Kita ada kopi, segala macam lah. Pokoknya barang-barang yang dibuat oleh IKS kita, dan barang-barang tu semua adalah barang-barang yang dijamin halal. Alhamdulillah. Tapi okey, sekarang ni dah lebih berapa? 300 produk kan? Tapi Mak Chun ingat tak? Apa ni first produk yang Mak Chun buat dulu? Apa Bedak sejuk. Bedak sejuk? Ha. Oh, ya ke? Lain macam. Sebab dalam cerita tu, dia asal Mak Chun jual bedak sejuk. Jadi memang pertama kita buat bedak sejuk dulu. Lepas tu kita rasa macam dalam drama tu kita nak bantu beramai IKS, makanya kita ambil banyak produk-produk IKS, kita brandkan kepada Mak Chun supaya kita dapat bantu diorang, memudahkan kapasiti lah, sebab diorang kadang-kadang tak ada modal dan sebagainya. Jadi kita beli produk tu, kita brandkan nama kita. So sampai ke sekarang itu kira itu sistem yang Mak Chun guna macam tu lah. Cari yang IKS, yang peniaga-peniaga mikro kecil apa semua, beli dengan dia orang, branding balik sebagai brand yang berjaya, yang brand Mak Chun lah. Tak semua kita ambil, kita brand. Tak semua kita rebranding. Kita tengok dulu dia punya capacity dia dan quality produk tu. Faham. Dan kalau ikut ni sebenarnya yang perjalanan apa ni entrepreneur business ni sebenarnya Mak Chun dari sejak bila yang first yang start dengan bedak sejuk tu? Sebenarnya dah 5 tahun. Oh, baru ke? Tak lama sangat lah. Tak, sebab kita buat drama Mak Chun ni dah 5 tahun dah season dekat dalam TV3. So saya bermula jual produk ni masa drama tu lah. Kalau tak sebelum ni saya tak minat langsung jual produk. Faham? Cepat sangat tu dalam masa 5 tahun daripada bedak sejuk satu je, sekarang ni 300 produk. Cepat sangat dalam masa 5 tahun. So ada ke Mak Chun pernah rasa macam kalau English ni kata macam diseconomy of scale, macam you jadi terlalu besar, terlalu cepat, so rasa macam takut nak handle macam tu. Ada tak? Pernah rasa tak gitu? Tak. Yang kita rasa lah ni adalah mungkin sebab perjuangan tu kot. Perjuangan saya adalah nak jadikan Mak Chun ni salah satu platform yang dapat membantu ramai usahawan IKS, yang dapat merubah hidup usahawan ini dengan perniagaan mereka. Jadi itu yang Mak Chun perjuangkan, dan yang pertama sekali adalah kita nak masuk supermarket besar. Banyak yang tak mampu nak masuk supermarket besar. Jadi kita dah masuk dekat dalam Aeon, kita dah masuk ke dalam 10 groceries, dan ada beberapa lagi yang kita nak masuk supaya kita dapat kita punya own rack nah. Dekat dalam Aeon tu kita tak kongsi dengan orang. Kita ada kita punya own rack. Jadi kita jaga rack kita untuk pastikan kita punya standard tu kita sama je standard dengan brand-brand yang dah ada dekat luar sana yang besar-besar. Itulah kata, baru cakap dengan Wi-Fi tadi, dengan Hairo tadi. Aeon, saya selalu shop pakai Aeon, selalu nampak apa ni brand Mak Chun dekat Aeon. Jadi bangga kok sebenarnya bila kita nampak macam ada produk-produk yang boleh compete sebenarnya dengan brand-brand yang besar ni sebenarnya. Jadi macam teruja kok sebenarnya, dan baru tahu sebenarnya kebanyakan brand produk tu adalah daripada peniaga-peniaga kecil yang Mak Chun kira angkut dan bantu, maknanya sangat-sangat bagus sebenarnya. Sebab macam Mak Chun kata lah, kalau orang tu cara persendirian dia memang tak layak, memang tak boleh nak buat masuk ke dalam Aeon ke shopping mall yang besar. Tetapi bila gabung dengan Mak Chun, maknanya dia ada laluan dia terbuka sikit. Maknanya cantik lah sebenarnya.
So sekarang ni PKP, so mungkin shooting apa semua dah tak boleh nak buat masa sekarang ni lah. Jadi sebenarnya balance tu antara macam bisnes dengan macam shooting dengan production macam mana sebenarnya? Ada team yang handle ke, Mak Chun sendiri tolong ke? Susah nak balance the two ke macam mana? Ada. Lah ni saya ada production house yang ada orang handle, yang kita masih juga produce drama, tapi saya memang dah kurang berlakon, kurang direct dah. Semenjak saya ada Mak Chun ni, saya lebih suka buat kerja ni. Walaupun untung dia satu kicap ni untung bersin je, tapi keseronokan tu bila kita dapat bantu ramai orang, dapat tengok produk kita berada di tempat yang kita nak. Dan ini satu perjuangan saya lah. Ini passion saya sekarang lah ni. Jadi kalau tak ada syuting pun tak apa. Sebab apa? Sebab ada orang lain boleh buat syuting. Dan production saya masih tetap jalan. Diorang masih tetap syuting. Dan saya tak perlu turun ke Padang untuk tengok diorang syuting. Tetapi macam Mak Chun, saya kena monitor. Kerana saya nak ada long term. Dan perjuangan ni masih jauh lagi sebenarnya. Kalau ikutkan 5 tahun tu macam kami berlari pecut ni. 100 meter macam tu pecutnya. Untuk kita capai apa yang kita capai sekarang. Dan sebenarnya mission Mak Chun sangat besar. Dan kita masih lagi jauh perjalanan kita untuk memartabatkan produk-produk usahawan ni. So yang produk-produk usahawan ni sebenarnya apa macam proses Mak Chun sebenarnya? Macam mana kalau katanya saya ada produk yang saya nak minta Mak Chun untuk ambil untuk branding balik sebagai brand Mak Chun. Apa proses dia sebenarnya kalau orang nak join juga? Macam mana Dia macam ni, dia tengok juga keadaan produk tu sama ada keperluan pada kami atau tidak. Dia ada dua. Satu, sama ada kita ambil dan kita menjadi reseller you. Kita jualkan, kita promotekan, kita bawa sampai ke wherever Mak Chun punya produk pergi, kita akan bawa semua produk-produk yang bersama kita. Ataupun kalau kita rasa, contohnya kalau saya nak buat mihun, saya akan cari orang yang boleh buat mihun untuk saya OEM brandkan kepada Mak Chun. Jadi prosesnya of course yang pertama saya nak tahu dulu produk tu. Saya nak tengok produk tu. Saya kena rasa produk tu. Betul tak produk tu hebat, sedap, lain daripada yang lain. Saya tak nak produk saya sama dengan orang lain. Kita kena ada specialities dia. Jadi bila produk tu dah okey, dah rasa sedap, dan kita akan buat deal lah dengan usahawan tu untuk kita jadikan dia OEM atau kita letak dia dekat dalam mana-mana supermarket. So kalau kita tengok produk itu dah complete ya, dah ada packaging yang bagus. Kalau dia tak ada packaging yang bagus, kita akan suggest dia tukar packaging kalau nak masuk ke dalam Aeon. Dan kita ada ramai usahawan-usahawan yang tidak ada barcode ya. Sebab barcode tu perlukan beli yang agak, orang kata kena ada duit lah nak beli. Sebab dia ribu. Dia bukan RM2-3 barcode tu. Tetapi bila kita beli barcode, kita akan dapat list of barcode yang beribu. Makanya Mak Chun ada barcode yang beribu. So kalau usahawan ini tak ada barcode, kita barcodekan dia. Dia boleh barcode, Mak Chun boleh barcodekan dia lah. Barcode, daripada dia buang duit, tak apa, kita pakai kita punya barcode untuk diorang buat. Faham? Jadi macam kalau semua setuju, Mak Chun setuju segi rasa, segi design, dan bagi nasihat packaging macam mana kalau dia nak brand sendiri lah. Jadi okey lah, so ada dua lah. Maknanya kalau orang dah buat branding dah ada brand sendiri dah tak nak lepaskan, dah tak nak tak nak hilangkan dia punya branding, masih boleh juga join dengan Mak Chun juga. Bagus lah, alhamdulillah ya. Boleh, insyaAllah. Sebenarnya kita mengadu-adukan kalau ada siapa yang ada produk yang nak bersama Mak Chun boleh, nak masuk Aeon melalui saya pun boleh, dan beberapa supermarket lain yang kita dapat masuk, dan kita juga ada kedai. Kita ada satu kedai di KL dan juga satu di Kedah. So masih ambil lah produk-produk lain, IKS baru masih ambil lah. You're not stopping at 300 lah, masih ambil lagi lah. Masih ambil lagi. Dan kadang-kadang bila kita juga ada di Shopee ya, alhamdulillah. So far now, kita adalah one of the best grocery in Shopee.
dan kita buat live setiap minggu di Shopee, dan kita bukan saja promote produk Mak Chun, siapa saja produk yang ada bersama kita, kita promote juga sekali. Maknanya kita buat live, tunjuk macam mana nak guna produk tu, walaupun produk tu bukan produk Mak Chun. Tapi bila kerana dia berada di bawah payung Mak Chun, maka kita akan bantu untuk sales dia juga di Shopee ataupun di mana-mana platform yang kita buat. Faham. Okay, kita cakap pasal PKP. Untuk PKP ni dan esok kan kita baru nak masuk ke dalam yang PKP di blok di Selangor dan KL. So PKP macam mana sebenarnya untuk brand Mak Chun ni? Dia terjejas sangat dan IKS yang bawa Mak Chun tu macam mana? Buat masa ni tidak terjejas kerana progres kita dengan Aeon masih sama lagi. Kita still top up barang setiap minggu. Kita ada tim top up yang kena top up barang untuk pastikan rack di dalam Aeon tu sentiasa penuh, tidak kosong. Dan buat masa ni saya rasa usahawan-usahawan kita pun tidak ada problem lagi lah. Sebab kalau ada problem pun kita punya produk banyak. Jadi kita akan cover lah mana yang mampu. Jadi in term of gerakan, kita masih boleh lagi bergerak lah. Sebab kita retail kan, masih lagi dapat pelepasan. Belum lagi ada masalah dan alhamdulillah online tu lebih laju lah. Sebab online cepat sikit kan, orang order kat Shopee makin laju lah. Dia sebenarnya PKP ni bertambah 4 kali ganda. Uish. No. Saya tahu orang bosan duduk di rumah Shopee ding. Tahulah, kita pun sama lah. Hari-hari orang Shopee sampai. Pantang kita tengok aku promote kat dalam IG ke Facebook, kita mesti nak beli punya. Jadi samalah orang-orang kat luar sana tu. Jadi alhamdulillah. Cuma shooting tak boleh lah. Yalah. Sekarang ni ada masa sebelum fikir video tengah ada project shooting ke tak? Sekarang kita tersangkut satu shooting yang sekarang saya tengah buat reality show dengan TV3. Reality show itu adalah competition, tajuk dia Zero to CEO. Bagaimana kita groom usahawan ini menjadi CEO, a real CEO business IKS. So dia orang kena mengikuti beberapa kelas daripada mentor-mentor hebat. Kita ada Datuk Faridah Hanim, kita ada Uncle Tiger, kita ada Dr. Lawrence, kita ada Facebook Advisor, kita ada Shopee Advisor, Google Ad Advisor. Jadi mereka kita completekan dengan ilmu di dalam menjadi usahawan yang supposed to be CEO lah kan. Jadi nak jadi CEO kena tahu banyak benda tentang perniagaan walaupun you IKS. Dan kita sediakan marketplace, maknanya kita sediakan Aeon, kita sediakan mana-mana supermarket yang dah ada bersama kita. Kita tag untuk kita promotekan produk-produk mereka dan juga platform online, dan mereka akan dapat buka kedai di dalam Shopee. Dalam waktu yang sama, kepada reseller kita ada lebih kurang 1,000 lebih participant yang akan menjual produk-produk di bawah Mak Chun. Dan mereka kalau menang, kita akan bukakan mini market. Menarik program ni. Macam The Apprentice, US, UK dia ada program The Apprentice. Dia jalan macam tu lah, daripada zero to hero lah, zero to CEO lah. Cantik lah. So sepatutnya TX bila tu? TX supposed to be end of Julai, tapi ni sebabkan PKPD agaknya akan terganggu sedikit lah TX ni. Sebab dah ada TX date. Tetapi sekarang semua usahawan dia dah 1 minggu mengikuti kelas. Pagi sampai malam. Daripada situ ni. Kalau kata halal UK nak bersama kita dalam program ni, kita mengalu-alukan, mungkin kita boleh menjadikan salah satu platform untuk usahawan-usahawan ni masuk ke dalam halal UK juga. Okey, menarik. Ya. Okay, Halal Street, take note lah. nanti boleh contact Mak Chun. So saya memang nampak sebenarnya perjuangan Mak Chun ni untuk IKS, untuk peniaga-peniaga kecil, mikro apa semua ni. Dan sekarang ni PKP dan kebanyakan yang terjejas yang memang sekarang ni yang tengah
susah adalah yang IKS, yang peniaga-peniaga mikro yang kecil ni. Dan ada beberapa skim bantuan daripada kerajaan yang ada. Tapi in your opinion lah sebenarnya, Mak Chun rasa apa lagi sebenarnya government kita boleh buat, kerajaan boleh buat untuk membantu IKS sebenarnya? Mak Chun ada idea ke tak? Okey. Di dalam program Zero to CEO ni juga kita ada tag dengan beberapa agensi government yang akan membantu fundkan usahawan-usahawan yang dalam program ni. Kalau sekiranya di pertengahan program mereka perlu grow business, mereka perlu modal, mereka perlu duit untuk, for example, packaging ke, capacity ke, daripada rumah nak berpindah ke kilang ke atau bengkel ke. So kita tag dengan agensi ni yang mana mereka sudah pun mempunyai allocation ya untuk bantu usahawan. Sebenarnya kalau ikutkan, agensi kerajaan banyak yang bantu usahawan, banyak sangat. Cuma tinggal kalau kita betul-betul ada prosedur macam saya katalah, Zero to CEO is to groom you untuk menjadi CEO. Bermaknanya kita kena ada company, kita kena ada a proper account, kita kena ada business yang dijaga dengan orang-orang tertentu yang memahami tentang bisnes. Jadi kalau you ada itu, sangat mudah untuk you mendapat grant ataupun bantuan daripada government. Sebab bantuan daripada government terlalu banyak sebenarnya kalau ikutkan di agensi-agensi. Dan yang dapat tu adalah orang yang sama. Sebab siapa? Sebab orang yang sama ini yang tahu prosedur. Dia ada company, dia buat account, dia ada audit account, dia bayar income tax, dia tahu buat business plan. Tetapi kebanyakan IKS yang kecil-kecil ni mereka tidak tahu. Jadi saya rasa another thing yang government boleh bantu adalah dengan mengajar mereka basic balik tentang bagaimana menjadi seorang usahawan yang betul-betul usahawan. Maknanya how. It's not only ada company tetapi you don't know how to manage the company. Duit untung kau, duit itulah kau bagi kat suami kau beli rokok, duit itulah jadi duit belanja sekolah anak. So you akan jadi huara. Jadi kalau you ada proper account, proper management, it's easier for you. Senang. Jadi untuk agensi nak bantu pun senang. Macam tu. Betul. Rasanya itu ada satu isu, rasanya banyak peniaga-peniaga mikro yang kecil-kecil ni memang ada isu-isu macam tu. Macam jual barang habis tapi ke mana duit tu? Selalu jadi macam tu sebab pengurusan akaun tu nak betul ke apa, selalu tak record ke apa. Jadi baguslah. Rasanya sebenarnya dekat Malaysia program TV macam tu mungkin yang ni pertama kot. Tak pernah dengar ada program-program macam ni sebenarnya sebelum ni. Saya pernah buat sebelum ni 2 tahun yang lalu, CEO Desa tajuk dia. Okay. Macam ni juga, kita ambil beberapa usahawan, kita group, kita bantu dia in between bagaimana dan kita linkkan dia dengan agensi-agensi yang boleh tolong dan groom diorang untuk menjadi usahawan yang betul-betul usahawan lah. So saya rasa perjuangan ni yang pertama dan utamanya adalah untuk memartabatkan balik produk IKS kita dan seterusnya kita dapat menggalakkan masyarakat tak kira lah bangsa apa sekalipun untuk makan makanan yang halal. Makanan yang halal is not only about halal dalam Islamik tetapi juga ada kebersihan dalam cara membuatnya yang betul. Jadi itu adalah di antara yang kita nak cuba perjuangkan lah. InsyaAllah. InsyaAllah memang kita nampaklah sebenarnya perjuangan Mak Chun macam mana dan insyaAllah akan tercapai lah. So masa depan sebenarnya the future for Mak Chun dia nampak macam mana sebenarnya? The next 5 years, where do you see Mak Chun as a brand sebenarnya? Kalau nak tanya tentang matlamat utama misi saya dalam Mak Chun adalah saya nak menjadi satu platform yang unggul di dalam membantu usahawan, platform yang memasarkan produk-produk halal. Itulah kita ada banyak platform halal tapi
macam contoh ya, macam contoh kita ada pucuk Ini kita punya pucuk. Pucuk kita memang dijamin halal. Sebab pucuk dekat luar sana banyak yang tak halal. Banyak yang diimport daripada China. Especially pucuk yang sekeping cantik tu. Jadi ini memang kita pastikan dengan kita pergi ke kilang tu, kita tengok pembuatan dia. So produk-produk yang kita ambil, kita bukan saja ambil. Sebab ramai orang kita yang dia kata produk dia tapi bukan produk dia. Sebenarnya dia buat dekat kilang mana-mana. Jadi untuk kita memastikan tu, kita ada tim yang sampai pergi ke kilang tu untuk tengok betul tak yang produk tu dibuat dan dijamin halal. Alhamdulillah. So nanti future planning tu ada satu platform online lah. Sebab sekarang ni Mak Chun Mat dah ada. So ada ke planning untuk tambah lagi location shop lot ke tak? Ke nak kekal satu tu je? Okey, sebab itu kita buat. Itu adalah di antara matlamat kenapa kita buat reality show tu. Supaya kita dapat groom kita punya reseller daripada menjadi reseller, menjadi dropship kepada menjadi owner of the shop. A business partner with Mak Chun. Whereby kalau saya boleh buat satu Malaysia, saya akan buka satu Malaysia kedai yang betul-betul dijamin halal yang hanya jual produk IKS saja. Alhamdulillah. Saya pun doalah sebenarnya dapat realisasi impian ni sebenarnya. Sebab yelah bukan senang sebenarnya nak dapat macam Mak Chun kata nak dapat barang yang dijamin halal di Malaysia mungkin lagi senang daripada contoh UK ke apa. Tapi still kadang-kadang kita maknanya ada barang Mak Chun ni maknanya kita yakin tu penting sebenarnya. Kita tak nak was-was yang apa yang kita dapat ni adakah daripada mana, kita tahu sebenarnya. So okay, just quickly before we go, lastly, nak minta Mak Chun bagi nasihat sikit ataupun advice, last word, whatever you want to call it lah, advice lah kepada IKS, kepada penonton kita hari ni. Something yang Mak Chun nak share dengan penonton, nak share dengan kita, yang Mak Chun rasa macam ada penilai lah. Allah, saya pun sebenarnya dalam proses belajar juga, Mak Dan. Kalau tanya saya pasal syuting, saya boleh jawab. Sebab saya dalam 30 tahun dalam industri ni, saya menjadi producer. Dah 30 years. Jadi kalau industri seni memang, kalau nak kata expert tu, Alhamdulillah lah, banyaklah ilmu yang saya dapat dalam 30 tahun. Tetapi kalau dalam dunia keusahawanan, menjaga IKS, ini baru bagi saya, baru 5 tahun. Dan Alhamdulillah dalam 5 tahun itu banyak yang saya sendiri pun belajar. Dan apa yang mampu saya katakan kepada usahawan-usahawan kat luar sana, number one is your mindset. Mindset, dan you kena tahu arah tuju you dalam perniagaan. Kalau sekadar meniaga untuk seronok-seronok, kita boleh ajak kawan-kawan kita datang rumah kita, berseronoklah kita. Tapi kalau kita nak meniaga betul-betul, number one is your mindset. Mindset you kena betul. Yang you tahu misi syarikat you, misi perniagaan you, dan buatlah dengan ikhlas, kerana keikhlasan itu akan membawa berkat dan rahmat daripada Allah. Dan apa yang you buat dalam bisnes you itu akan memberi manfaat kepada orang lain, kerana sebaik-baik manusia, sebaik-baik perniagaan itu adalah perniagaan dan manusia yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Saya berpegang pada itu, saya percaya pada itu, dan kesungguhan, of course. Kita tak boleh hangat-hangat ayam dalam apa yang kita buat. Walaupun kita jual hanyalah orang kata tahu bergedil ke, mi sok ke, apa ke, kalau kita ada misi, kita bersungguh, kita tidak menipu, dan kita akan dapat berkat tu dalam perniagaan. Dan saya nak tambah lagi satu yang saya rasa dan saya dapat daripada kita punya talk hari ni, to stay humble, remain humble. Mak Chun ni kali pertama rasanya kita pernah jumpa online macam ni, dan
sangat-sangat humble sebenarnya. Walaupun dah Saya nak pernah panggil Mak Dan berlakon. tu lah. Tapi tak jadi. Betul tak? Betul. Saya tahu daripada tahu. Tapi bukan kita yang buat tak jadi kan, Mak Cun tahu kan? Betul. Panggil lagi lah. Saya baru cakap dengan siapa baru ni. Johan, rasanya Johan yang TV3 tau. Yang bekas TV3. Sebab dia pun bagi tahu pasal projek tu yang dengan Mak Chun yang sepatutnya kita hari tu lah. Saya nak sangat buat program tu tapi tak ada rezeki lah. Next time lah insyaAllah. Tapi yelah, so apa yang saya dapat sebenarnya memang Mak Chun walaupun dah beratus-ratus produk dan ada mat sendiri dan memang boleh kata walaupun Mak Chun tak akan cakap sendirilah yang ada macam expertise dalam this bidang lah. Tapi you are a very humble person. I thank you so much for joining me today. Terima kasih banyak sangat. Saya semoga maju jaya lah dengan perjuangan Mak Chun sebenarnya. Saya suka sangat sebenarnya bila ada orang berniaga bukan fikir nak duit tapi fikir nak membantu the masses, membantu orang ramai. So alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini kita punya saham akhirat lah. Kita buat Betul niaga, kita dapat tolong orang. Yang paling utama kita dapat ubah hidup orang daripada menjadi lebih baik dengan hasil daripada jualannya. Alhamdulillah, itu adalah kegembiraan saya sekarang. Mungkin dah tua dah pun, saya pun dah tak fikir dah Mak Dan nak berlakon. Dah limelight tu dah habis dah, zaman saya dah habis dah. Saya rasa saya harus buat benda yang boleh memberi manfaat. Alhamdulillah. Saya harap kalau adalah usahawan kat sini, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan berkat dan rahmat dalam perniagaan kita semua dan kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. InsyaAllah. So yelah, terima kasih banyak Mak Chun kerana luangkan masa bersama kita ini. Wish you all the best. Stay safe in this COVID in these times. InsyaAllah kita jumpa nanti ya. Thank you Mak Chun. Assalamualaikum. Okay, Hairul, are you there? Yap, saya ada. Sekejap ya, kita pusingkan kamera. Okey, ada. Okay, cantik lah. Kenapa Madan tak terima tu? Kalau tak, Madan sekarang dah jadi pelakon dah. Bila 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kita ada satu projek yang hampir siap. Projek tu di UK, di London sebenarnya. Hampir nak fly dah. Macam Mak Chun pasti dia tak silap, tiket flight semua dah beli dah. And then last minute ada somebody tarik diri, so then the whole project collapse lah. Tapi next time lah. Tapi itulah, saya memang sangat inspired daripada talk tu sebenarnya sebab saya dah pernah tahu sebenarnya Mak Chun yang sebenarnya saya selama ni ingat brand dia je tapi dia ambil daripada semua IKS, peniaga-peniaga kecil dan membantu naikkan produk-produk dia. So alhamdulillah, sangat-sangat humble sebenarnya Mak Chun. Betul. Sangat humble. Saya ingat Halal Street je yang membantu usahawan nak cari untuk join kita dan tolong mereka bantu jual ke UK. Tapi saya rasa Mak Chun punya semangat ataupun visi je sama, cari usahawan di Malaysia untuk menjual produk Malaysia ni. Tapi supaya orang dapat produk yang halal jugalah. Nanti Halal Street contact Mak Chun lah pasal yang program TV tu, Zero to CEO. Boleh? Saya Maksudnya rasa mungkin boleh masuk. boleh buat something tu. Menarik tu kalau dapat masuk dalam TV, menarik tu. Boleh tu orang boleh contact lah. So okay, macam mana kita? Sebelum last, Mak Dan kata tadi ada teka-teki. Teka-teki ya. Sebelum last, kita cuba jawab. Are you ready? Boleh. Ikan apa yang paling bulat? Ikan buntal. Duk. Ikan apa yang paling bulat? Cuba tanya paling bulat. review. Apa ya? Penonton Siapa tahu ikan apa yang bulat? Ikan apa yang paling bulat? Kopol ekor yang bulat tu? Duk. Ikan apa yang paling bulat? Tahu tak ikan apa yang bulat? Okey, ada dapat dah. Fishball, Madan. Fishball. Fishing tu. Betul dah, fishball. Fishball, saya tahu fishball.
Okey, tanya kepada Iskandar Shah dapat. Baguslah. Hairul tak dapat, dia cheating tu. Aduh. Bukan, semua orang cakap saya ikan buntal, bukan ikan buntal. Nama dia fishball. Wah, okay. So Madan, before end live ni, okay, saya nak beritahu kepada yang tengok kita punya live, kepada yang tertanya-tanya, The Daily Show ni buat apa, Halal Street ni buat apa, kita mencari usahawan di Malaysia ni untuk kita invite mereka join ke platform kita halalstreet.co.uk, boleh pergi type di Google halalstreet.co.uk. Kita mencari usahawan untuk join ke platform kita dan beranikan diri jual produk mereka ke UK. Okay, Okay. cantik. Okay, Okay, so, Madan, okay, thank you Hairul, thank you Halal Street. Terima kasih banyak kepada Mak Chun yang join kita sebagai guest hari ini. We will be back same place, same time tomorrow. Sekarang ni kita esok PPG. pukul 11 Madan. Esok pukul 11. Ya, oh ya, betul. Okay, esok kena bangun awal. Esok Sabtu 11 pagi. So join us tomorrow 11 AM for the last show of the week before kita rehat on Sunday and then we'll be back again on Monday. So take care, stay safe. Jangan lupa isi borang pendaftaran di dalam bio saya ataupun bio Halal Street. And I will see you all tomorrow. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, Assalamualaikum.